sejahtera kelas, apa khabar semua? Baik. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu bagi masa 2 minit. Sekarang cikgu nak semua pelajar duduk di tempat masing-masing dan simpan buku yang tidak berkenaan, kemudian keluarkan buku pengajian am kamu. Okey, sementara tu, cikgu nak ketua kelas tolong hitung kehadiran hari ini. Tolong tengok kalau ada kawan kamu yang tak hadir, bagi tahu cikgu. Ketua kelas, semua pelajar hadir? Bagus, semua pelajar hadir. Okey kelas, pada minggu lepas kita telah menyentuh dan belajar tentang konsep negara dan pembentukan negara Malaysia. Okey, di dalam topik tersebut kita telah mempelajari beberapa perkara. Antara perkara yang telah kita pelajari di dalam topik kita pada minggu lepas, yang pertama kita telah mempelajari dan mengetahui tentang konsep negara. Yang kedua, kita telah mengetahui tentang sistem-sistem kerajaan yang ada di Malaysia. Yang ketiga, kita telah mengetahui dan belajar tentang bentuk-bentuk negara yang ada di Malaysia. Yang keempat, kita telah mengetahui tentang pembentukan negara Malaysia, dan akhir sekali di dalam topik yang telah kita pelajari pada minggu lepas, kita telah belajar tentang konsep pengasingan kuasa. Itu adalah antara topik yang kita telah belajar pada minggu lepas. Baik, untuk minggu ini kita akan masuk kepada topik baru di mana kita akan belajar tentang Yang di-Pertuan Agong. Okey kelas, sebelum kita mulakan topik kita pada hari ini dengan lebih lanjut, cikgu nak tanya, siapa yang di-Pertuan Agong kita pada masa ini? Okey, cikgu nak Nurul tolong jawab soalan cikgu Nurul. Siapa Nurul? Cikgu tak dengar, tolong besarkan suara. Tak tahu? Okey, baiklah. Memandangkan semua tak tahu kan siapa yang di-Pertuan Agong kita pada masa ini. Okey, biar cikgu bagi tahu, yang di-Pertuan Agong kita pada masa ini ialah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Okey, beliau ialah merupakan yang di-Pertuan Agong kita yang keberapa, Ahmad? Apa? Tak tahu? Okey, beliau ialah merupakan yang di-Pertuan Agong kita yang ke-16 dan beliau akan menjawat tempoh jawatan ini selama 5 tahun, berkuat kuasa daripada 31 Januari 2019, berikutan daripada Sultan Muhammad yang kelima daripada Kelantan, menuruni takhta pemerintahannya pada 6 Januari pada tahun 2019. Itu adalah serba sedikitlah mengenai tentang Yang di-Pertuan Agong negara kita. Sekarang ni dah tahu dah siapa yang di-Pertuan Agong negara kita? Okey, sekarang dah tahu kan siapa yang di-Pertuan Agong kita? Bila orang tanya, cikgu harap semua pelajar cikgu akan dapat jawablah siapa yang di-Pertuan Agong kita, dan baginda merupakan yang di-Pertuan Agong kita yang keberapa. Cikgu harap semua akan tahu bila orang tanya kamu nanti. Kamu akan boleh jawablah bila orang tanya kamu tentang Yang di-Pertuan Agong. Okey, selesai untuk set induksi. Sekarang kita beralih pula kepada langkah yang pertama. Okey, antara objektif pengajaran kita pada hari ini ialah cikgu akan menjelaskan kepada awak semua tentang proses-proses pemilihan, kedudukan dan kuasa yang ada pada Yang di-Pertuan Agong. Maksudnya nanti cikgu akan huraikanlah satu persatu dengan lebih jelas tentang bagaimana proses-proses pemilihan Yang di-Pertuan Agong, bagaimana kedudukan Yang di-Pertuan Agong di negara kita, dan apa kuasa Yang di-Pertuan Agong, apa yang di-Pertuan Agong boleh lakukan di negara kita. Itu yang akan cikgu jelaskan di sesi pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya, selepas cikgu menerangkan topik ini, di akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat menjelaskan tentang bagaimana pelantikan Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, murid juga akan dapat mempelajari tentang kedudukan Yang di-Pertuan Agong dengan betul, dan akhir sekali ini yang sangat penting, murid akan dapat menerangkan kuasa-kuasa Yang di-Pertuan Agong dengan baik. Itu adalah antara hasil pembelajaran ataupun objektif pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik, untuk
mengetahui tentang topik yang di Pertuan Agong ini dengan lebih lanjut, cikgu akan tayangkan satu video di mana di dalam video itu akan memaparkan tentang tata cara tentang pemilihan ataupun pelantikan yang di Pertuan Agong di negara kita. Okey, cikgu akan bentangkan video ni di dalam kelas dan cikgu nak semua pelajar tolong berikan perhatian terhadap video yang cikgu tayangkan. Cikgu tayangkan video sekarang. Apabila terdapat kekosongan pada jawatan yang di Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja akan menjalankan fungsinya seperti mana dalam perkara 38/6/A, Perlembagaan Persekutuan untuk memilih yang di Pertuan Agong dan timbalan yang di Pertuan Agong. Hanya 9 Raja Melayu yang menjadi ahli Majlis Raja-Raja akan membuat pemilihan itu pada mesyuarat khas tersebut. Cara pemilihan itu dilakukan adalah seperti berikut. Bahagian pertama, jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan menyatakan seorang raja layak dipilih menjadi yang di Pertuan Agong kecuali raja itu belum dewasa atau seseorang raja itu tidak berhasrat dipilih menjadi yang di Pertuan Agong. Selain itu, sekiranya Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan melalui undi sulit bahawa raja itu tidak sesuai untuk menjalankan fungsi yang di Pertuan Agong disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuhnya atau kerana apa-apa sebab lain, Majlis Raja-Raja juga hendaklah menawarkan jawatan yang di Pertuan Agong kepada raja yang layak dipilih yang negerinya ialah yang pertama dalam senarai pemilihan. Susunan penggiliran pertama pelantikan yang di Pertuan Agong dilakukan di atas persetujuan Raja Negeri-Negeri mengikut tempoh pemintahan yang dimulakan dengan Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Perak. Pada pemilihan pusingan pertama, senarainya adalah mengikut pengiktirafan keutamaan antara raja-raja sendiri. Namun bagi pemilihan pusingan selepas itu, senarai pemilihan adalah mengikut kedudukan negeri di dalam senarai yang disusun mengikut raja di negeri-negeri yang mana-mana raja yang telah menerima jawatan yang di Pertuan Agong akan dipindahkan ke hujung senarai pemilihan. Sekiranya raja atau sultan negeri tersebut berada dalam senarai teratas dan bersetuju untuk dicalonkan, baginda boleh diundi secara sulit oleh Majlis Raja-Raja. Kertas undi yang digunakan tidak bernombor serta ditandakan dengan pen dan dakwat sama. Kemudiannya, kertas undi akan dimasukkan ke dalam peti surat, dimusnahkan sama ada dibakar atau dirincih di hadapan raja-raja sebaik sahaja keputusan undian diumumkan. Raja yang paling muda dari segi pemerintahan dan tidak tersenarai sebagai calon dipilih untuk mengira kertas undi bersama-sama dengan penyimpan mohor besar raja-raja. Dalam mesyuarat pemilihan itu, hanya raja-raja, penyimpan mohor besar raja-raja dan penolong setiausaha Majlis Raja-Raja sahaja terlibat. Semasa pemilihan, penyimpan mohor besar raja-raja akan membekalkan satu kertas undi pada setiap raja dan setiap raja diminta menandakan pendapatnya sama ada raja yang paling kanan adalah sesuai atau tidak sesuai dipilih. Calon mestilah mendapat majoriti 5 undi. Jika raja yang berjaya tidak menerima tawaran ataupun raja itu gagal memperolehi undi majoriti, maka proses pengundian semula akan dijalankan iaitu dengan mencalonkan nama raja yang kedua dalam senarai kekananan. Proses hanya akan selesai selepas baginda menerima tawaran jawatan yang di Pertuan Agong. Selepas itu, barulah Majlis Raja-Raja mengisytiharkan baginda sebagai yang di Pertuan Agong dan memegang jawatan itu bagi tempoh 5 tahun. Okey, baik.
Selepas menonton video yang cikgu tayangkan ini tadi, cikgu harap semua pelajar cikgu dapat gambaran jelaslah tentang bagaimana tata cara pemilihan yang di Pertuan Agong di negara kita. Okey, sekarang cikgu nak tanya, memandangkan kamu semua fokus kan semasa cikgu tayangkan video tadi. Okey, sekarang cikgu nak tanya Ali. Okey, Ali, di dalam video yang dibentangkan tadi ataupun yang dipertontonkan tadi, apa antara konten-konten yang dimasukkan di dalam video tersebut? Boleh Ali terangkan? Bagus Ali. Di dalam video tadi ada menerangkan tentang syarat-syarat pelantikan yang di Pertuan Agong. Okey, lepas tu cikgu nak tanya Nurul, apa lagi konten ataupun kandungan yang ada pada video tadi? Apa Nurul? Okey, bagus. Okey, di dalam video tadi terdapat senarai tentang penggiliran yang di Pertuan Agong. Maksudnya siapa yang pernah menjadi yang Pertuan Agong di negara kita. Okey, sekarang cikgu nak tanya Ahmad pula. Ahmad, apa konten yang seterusnya? Apa Ahmad? Tolong besarkan suara. Apa? Okey, bagus. Tentang proses-proses pengundian yang di Pertuan Agong. Okey, lepas tu yang akhir sekali, apa yang ditayangkan ataupun yang ada pada video? Bagus, iaitu tentang senarai ataupun senarai-senarai raja yang pernah menyandang jawatan yang di Pertuan Agong di negara kita. Okey, cikgu harap melalui tayangan video yang cikgu tayangkan tadi, kamu semua akan dapat mengetahui tentang tata cara pemilihan yang di Pertuan Agong daripada negara kita. Dan cikgu akhiri tentang sit induksi dan langkah pertama cikgu untuk topik yang di Pertuan Agong ini. Sekian, terima kasih.